Nah, dari sini ya. Apa kita buat? Masuk ke bilik air, baca doa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, jangan tak buat dengan bismillah. Kullu amrin tibalil la yudahu biha bismillah wa waqta. Semua ibadat yang nak dapat pahala mesti mula dengan bismillah, tidak terputus, terpotong. Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tuhuran. Aku mengucap alhamdulillah, puji kepadamu kerana menjadikan air itu bersih. Waktu doa sikit, doa. Allah menjadikan minat tawabin, waja'alni minat mutatahirin, waja'alni min ibadika sholihin. Okey. Ya Allah, aku jadikanlah aku orang yang bertaubat, orang yang bersih, masuk dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Lepas itu pasang niatlah, nawaitu ruslah sunnatul Allah Taala. Ya Allah, aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Jeruk belakangan berarti mandi aku puasa semua sekali. Jangan lapuk tak basuh semua sekali. Kemudian diikuti dengan niat yang kedua. Ya Allah, aku sekarang ni aku mandi sunat sampai kerana Allah Taala. Bersih pun semua cukup. Selesai habis semua. Kemudian kita lelaki pakai ihram. Orang perempuan dah tanya dah soalan tadi. Orang perempuan nak pakai apa? Pakailah apa-apa pun tak apa. Cuma kalau dah pasang niat jangan pakai emas. Jangan pakai pelitup muka sudah. Sudah niat. Sebelum niat tak apa. Orang perempuan nak pakai apa pun boleh. Kan? Artinya tutup marak lah. Bukan mesti pakai telekung tu. Tapi orang lelaki dia ada had. Dia kena pakai kain ihram. Ihram ni ada dua keping kain yang tak ada berjahit. Kainnya macam ini. Cara nak pakai dia, ni kain kualiti ni. Kain ni sudah 23 tahun dah. 23 tahun. Tapi akhir minggu ni nak kena bawa balik tukar hak baru. Pasal apa? Dah sebulan ke 2 bulan dah lebih duk pakai ni je. Yalah duk berlatih pakai kalau benda nak lain dah. Trailways. Saya tugas dengan Trailways tahun 2002 dulu. Sekarang 2023, 21 tahun dah. Okey. Cara dia pakai macam ni ya. Kain ihram ni orang lelaki nak tengok ya. Yang belah kiri ini pendek sikit, yang belah kanan panjang sikit. Tukar tangan. Yang belah panjang ni lipat ke dalam. Lepas tu terus lipat ke dalam macam itu. Gulung saja. Ya, gulung saja. Ini sudah menjadi macam kain bersarung dan tidak mudah terbuka belah depan. Kalau silap pakai mudah terbuka depan. Luar dalam tak pakai. Jangan. Ataupun jangan tak mau bagi terbuka, pakai litup semua. Nanti nak jalan nak tawaf, subhanallah. Alhamdulillah nak jalan tak boleh. Itu tak boleh. Okey, ini yang paling senang. Okey. Bila kita makan macam ini, masukkan tali pinggang. Tali pinggang ini kalau ada duit kecil-kecil bubuh misalnya ni. Orang pergi Madinah selalu beli barang duit kecil-kecil betul dalam ni. Sebab nanti kita lepas tawaf sa'i nak beli aiskrim jilat. Benar? Bila tawaf sa'i dekat 3 jam. Okey, lepas tu boleh pula ni gunting nak gunting rambut nanti selepas tawaf sa'i. Lepas sa'i nak gunting rambut. Bubuh. Tapi di Malaysia nak korban jangan pakai ni. Jangan bawa gunting nanti kena rampas. Di Mekah nanti mau masuk. Orang di Madinah senang. Dia dah pakai saja ada gunting ni. Okey, tali pinggang cara nak pakainya macam inilah. Okey. Okey macam ni. Dan ini boleh masuk dalam ni kalau nak. Ini tali pinggang lama ni macam-macam lah. Okey, untuk nak cantikkan kain ini turun ke bawah. Nak lagi kemas, masukkan celah ni. Okey, gulung masuk, lipat masuk ke celah ni.
Ini pun masuk celahnya juga. Tapi duk cari tak jumpa kat mana tu. Gitu. Bagi kemas-kemas. Tapi jangan pakai baju macam saya ni. Nanti besok Ustaz pakai baju, dia pun pakai Ihram pakai baju juga. Tapi tadi ada seorang tanya, boleh tak hak bawah ni pakai Ihram macam ni, hak atas pakai baju dulu, sampai ke airport nak naik kapal terbang pun tangan? Boleh? Buat naik kapal terbang pun boleh, dekat nak niat kena cek tangan. Boleh, tak ada masalah ya? Tak ada masalah. Sebab ada orang juga mandi-mandi sunat ihram apa semua, dia pakai seluar biasa saja. Dia pakai seluar biasa, pakai baju biasa. Lepas tu pergi ke airport, sampai ke airport dah terima pasport apa semua cukup, barang masuk semua cukup. Dia pergi ke surau di tingkat 5 ujung tu, dekat Anjung Ninjau tu ada surau besar. Di situ dia tukar pakai ihram. Boleh? Tak ada masalah. Boleh ya, asalkan pakai jangan masuk dalam kapal terbang. Masuk kapal terbang pun nak pakai, nanti susah pramugari tengok apa baca ini muka ada dalam ni. Kan? Kena pakai di airport boleh. Boleh tu siapa nak, kan? Tapi pada saya lah, kalau tanya, apa susahnya nak pakai dalam 2 jam, setengah 3 jam sebelum naik kapal terbang, pakai dari sini lah. Sebab dah jadi biasa, dah lumrah dah orang Malaysia. Orang pakai ihram tu semua pakai di airport pun pakai ihram betul. Cuma ni ada juga yang teringin nak pakai t-shirt ataupun baju yang ni sikit pergi lengkap. Jadi boleh, tak ada masalah. Jadi bila habis terima pasport pun cukup, sebelum naik bas yang nak bawa ke kapal terbang tu, pergi ke bilik surau tu, ambil kain tuala, cabut kain baju biasa, pakai balik, pergi naik tu je. Kalau kamu tak pernah naik kapal terbang dengan pakaian itu, tapi sebelum pasangnya ihram, nanti dia akan sebut 7 jam dah terbang dah, buka lah baju. Tapi jangan pakai sebarang pakaian bersarung ya. Jangan ya. Okey. Jadi ini pakai hak bawah. Hak di atas ini sebenarnya dia ini saja. Buat jatuh saja. Okey. Lepas itu kalau kita di rumah letak sejadah semayang. Di pagi ni pukul 9 pagi, pukul 10 pagi. Mesti sampai ke airport pukul 11. Kalau di sini sejam boleh sampai lah, tenang. Jangan lewat 12.30. Walaupun nak terbang pukul 3, jangan lewat 12.30. Pasal baik kita pukul 1 tu dah masuk dalam kapal terbang lah. Jadi pukul 11 sampai pukul 12 tu dia tengah buat check-in, kan? Jadi saya tak bercerita macam mana check-in semua, tak bercerita pasal panjang sangat. Yang nak cerita sini sudah pakai pakaian ni, hampa sejadah, sembahyang sunat ihram. Sunat ihram. Usolli sunat ihram rakaat Allah Ta'ala, baca Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, rukuk sujud, baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, lepas tu doa sikit, Allah menja'al umratan maqbula saya masuk wa tabah maqbura. Apalah doa yang ada untuk nak kita menuju ke Kaabah. Lepas dari itu bangun sembahyang sunat musafir, usolli sunat as-safar raka'atain lillahi ta'ala. Ya Allah, aku mandi sunat musafir, aku sembahyang sunat musafir 2 rakaat kepada Ta'ala. Fatihah diikuti dengan ila bi Quraisy ila bi amrillah tasyita wa sayf. Kerana ada rehlah, ada plan melancong buat dalam ayat tu. Lepas itu surah yang kedua baca Quran kepala untuk tak jauh daripada segala keburukan-keburukan. Lepas tu rokok sujud, habis semua ni berdoa. Kalau nak buat lagi, boleh buat sembahyang sunat duha. Pada time tu pukul 9 duha. Boleh buat. Sebab kita sekarang ni memang hati kita bersih kerana Allah. Mungkin kita nak duha tu Allah akan mudah memberikan kepada kita rezeki. Baca doa. Yang buku gantung tu saya untuk rapi tadi kan. Dalam itu saya ada masuk doa duha. Ya, sembahyang sunat duha dari itu. Kemudian habis itu, baik kita pergi ke airport. Sampai airport, serahkan beg-beg kita, tunggu sampai dia panggil. Letak beg ikut susunan dia di kaunter yang berkenaan. Lepas tu kita boleh dah dengan keluarga semua. Kejap lagi dia akan panggil. Sekarang boleh check in. Jadi siapa yang tak beg depan, dia kena pergi depan. Baik dia nak masuk dulu. Tak boleh bagi contoh. Sebab saya penerbangan pukul 2 pagi. Beri contoh masa tu tak? Pukul 2 pagi. Kalau pukul 2 pagi, cuba ambil masa selama 5 jam sebelum pukul 2 pagi. Pukul apa? 2 pagi. 2, 1, 12, 1,
11, 10, 9. Jadi pukul 8 pagi, pukul 8 malam ni lah. Tadi pukul berapa tadi nak terbang? 2 pagi. Pukul 2 pagi, katakan pukul 8, pukul 9 di rumah boleh? 9 malam. Boleh sembahyang Isya apa semua dulu. Selesai ke sembahyang Isya, Maghrib Isya dulu. Jadi pergi tak payah sembahyang kat sana. Kan? Lepas sembahyang Isya pun boleh lagi sembahyang sunat. Yang tu boleh lepas sembahyang Isya barulah mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram apa semua. Tak ada masalah. Lepas tu sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat musafir. Apa nama ni lah pukul 10 11 pergi. Sebab nak terbang pukul 2 kan? Pukul 2 kena pergi pukul 10 sampai jam 11. 11, 12, 1, 2. Yes. Okay. Lepas itu, apa nama ni, buat check-in artinya baik masuk. Tolong satu keluarga jangan berpisah-pisah. Semua kena tunggu sana sebab dia nak tengok muka masing-masing dengan pasport tu. Lepas itu jangan berpisah. Suami check in dulu. Isteri duduk mana-mana dengan kawan-kawan dia. Sekarang jauh tempat duduk dalam kapal terbang. Tolong ya. Okey. Habis semua dah dapat boarding pass. Di dalam tu ada visa ya. Dalam tu ada visa keterlibat. Tolong ambil handphone, ambil gambar visa, ambil gambar pasport dulu. Sebab sampai di Mekah banyak sangat guna dia akan tanya nombor visa. Jadi bila kita tunjuk kat dia, dia tunjuk ya, dia slang dia semua ada dah. Sebab kita dah buat apa nama kita panggil apa? Visa bio. Biometrik kita buat dah. Bila dia check saja kita punya nombor visa, biometrik kita semua ada dah. Muka kita, jari jari kita semua dah ada di sana. Okey? Jadi senang. Dan jangan lupa bahawa 3 atau 4 hari sebelum terbang, Mutawif kami sudah tentukan siapa yang nak bawa kita. Dan Mutawif akan bertanggungjawab menubuhkan grup WhatsApp untuk nak beritahu maklumat apa bila nak tunggu di mana ke apa pesawat apa. Semua ada kat situ dah. Dia akan link dengan kita. Kita selalu tengok ada kawasan grup tu. Okey? Memang kita tak akan lepasnya tanggungjawab terhadap jemaah. Jadi okey. Artinya lepas terima tu nak naik kapal terbang, Mutawif akan panggil, dia bagi taklimat dulu. Sebab Andalusia kalau satu kapal terbang tu kadang-kadang 3 kumpulan pergi. 3 Mutawif pergi sekali. Kadang-kadang 2. Jangan yang satu. Bila kita ambil semua banyak-banyak satu kapal terbang kita. Dan kita masih unggul sampai sekarang. Syarikat lain tu ada kurang, ada apa. Kita masih advance. Masih unggul lagi. Jadi 3-4 Mutawif pergi sekali. Jadi masa itu kita akan kenal Mutawif kita ketika kita berada di sebelum naik ke kapal terbang. Pasal lepas kita surah orang semua dapat pasport, dia akan panggil bagi taklimat dulu. Taklimat sikit sebanyak cara berjalan, kenal kat diri dia apa semua tu, apa kita nak buat. Habis akhirnya kita sampai masa bagi orang yang pergi pukul 3, jangan lupa semasa dia bagi taklimat itu dalam 15 minit ataupun 20 minit, di tempat taklimat itu ada satu lorong, pergi ke lorong untuk pergi sembahyang jamak takdim di surau tempat kita dengar taklimat tu, di belakang kita aja. Pergi ke lorong tu, jumpa nanti dengan 2 surau lelaki dan 1 surau perempuan. 1 surau lelaki, 1 perempuan. Di situlah orang yang tak pakai ihram, dia pakai ihram situ. Yang tak pakai ihram, dia boleh sembahyang jamak takdim dulu. Jangan tak sembahyang. Ada satu kali nak naik kapal terbang, kita datang sembahyang dulu sebelum naik kapal terbang. Ini susah. Saya tengok ada 8 orang tak mau pakai, tak mau sembahyang. Katanya apa? Kenapa tak mau tak sembahyang ni? Dia kata kami nak sembahyang apa nama ni, menghormati waktu. Saya kata di mana nak sembahyang menghormati waktu? Dia kata takkan Ustaz tak tahu. Saya tak tahu. Sebab saya tak pernah mengaji sebab setiap nak ni masuk waktu nak sembahyang sunat hormat waktu. Tak ada. Buka dekat mana pun tak ada sembahyang waktu. Sembahyang penuh ada. Tu dia kata ni kita belajar. Belajar di mana? Guru mana? Tunjuk kat saya nak jumpa dia. Tak ada sembahyang sunat waktu ni. Pasal masalah dia ada. Yang sembahyang hormat waktu ni lagi 5 minit waktu nak ambil wuduk pun apa nama ni toilet dah penuh.
Nak apa lagi 3 minit dah. Semayang lah. Itulah memang baru dengan tidak ada wuduk, dengan tidak ada apa. Semayang je. Itu bawah dah. Ini sebelum nak pergi nak sembahyang waktu dah. Kita tak ada. Dia kata, tanya orang lain, kata ada. Siapa ustaz kata tak ada. Pergi tanya orang lain. Kalau tak mau juga, saya ingat, susah naik kapal terbang ni, susah pergi. Tak guna pergi dengan tak semayang. Saya pun cerita lah, panjang lah bila kita dah ceramah. Tak guna nak pergi menunaikan umrah, semayang tak buat. Sebab, inna solat takanat alal mu'minina, kita bangun kita. Semayang tu diperlukan mereka waktu dia. Sekarang waktu dia mengapa tak semayang? Oleh sebab musafir dia suruh kurangkan semayang 2-2. Buatlah, mengapa tak mau buat kan? Dia cakap tu juga. Ramai pula orang yang kena. Dia kena dah terusan. Saya beli apa dia? Boycott kampung kita pun tak apa. Asalkan saya membimbing orang, saya cakap benda yang betul. Buat. Kalau tidak tak capai maka suri syariah. Itu yang kita nak betul-betul buat. Kamu bagi kurang. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu kita pun dah naik kapal terbang. Naik kapal terbang, dia terbang masa menunggah naik tu dia kalau setengah jam lah. Lepas itu bila mendata saja dia akan bagi makan. Habis bagi makan kita ni dalam pakai ihram ni. Siapa yang pakai baju semua tu masa tu dia tanggal lah. Pakai ihram semula lah macam ni. Okey. Lepas itu bila 4 jam kita 8 jam setengah terbang, kadang-kadang 9 jam. Jadi kita dah sejam lebih kurang tu baru dia melongkah dan mendata. Lepas tu dia makan. Dia bagi kita 4 jam lagi berehat lagi berterbang. Masa berehat tu saya mencadangkan semua jemaah ambil buku yang diberi percuma oleh Andalusia. Kalau siapa pergi dengan Andalusia lah. Semak tengok satu larangan ihram ada berapa. Yang kedua tengok macam mana cara nak berniat ihram. Yang kedua larangan ihram ada berapa. Yang ketiga syarat sah tawaf. Baca dalam tempoh 4 jam tu. Sebab apabila dah 7 jam terbang, 7 jam terbang dia malak, api yang dia malak tu dinyalakan melek je ke pengumuman. Sekarang kita akan bagi jamuan makanan dan another 1 hour we will cross the Mekah. Lagi 1 jam kita akan tembus Mekah. Jadi masa tu kita bersedia untuk nak berniat. Masa tu juga dia bagi kita makan lah. Okey. Bila nak niat, itu yang kita panggil niat di Mekah ya. Nak berniat niat di Mekah. Nama ada Kono Manazil. Kono Manazil artinya lagi 1 jam nak tempuh Mekah, kita nak kena niat dah. Dia bagi maklumat. Kita pun pasang niat. Okey, cara niatnya ada 4 jenis. Pertama, bagi mereka yang baru nak pergi kali yang mula ni, dia umrah fardu. Niatnya sikit saja. Nasa nak niat ni tak perlu ada wuduk. Tak perlu ada wuduk. Orang haid pun kena pasang niat. Nanti saya cakap. Jangan duk kata nak pergi ambil wuduk di mana nak pasang niat. Tak payah, niat saja. Niatnya macam mana? Nawaitul umrata wa la bihallah ta'ala. Ya Allah, aku niat menaikkan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey? Itu tujuannya dia. Lepas niat macam tu, kita kena jaga langit ihram. Sekejap lagi saya jaga langit ihram. Kedua, orang yang pergi dengan umrah sunat, dia dah berkali-kali pergi, sekali ni nak pergi saja, nak buat umrah sunat. Niat sama saja. Nawaitul umrata wa la bihallah ta'ala. Ya, nawaitul umrata wa la bihallah ta'ala. Ya Allah, aku niat menaikkan ihram menaikkan umrah berihram dengannya kerana Ta'ala. Habis, 2. Satu lagi orang yang bernazar. Dia ni pernah pergi ke Mekah berkali-kali. Sekali ni dia nazar. Dia nazar. Tadi siapa kamu tu beritahu dia ada nazar tau? Dia ada nazar. Dia kata kalau sekiranya tak tahu lah, bukan tadi, hari lain waktu lain tu ada ya. Dia nazar, dia ada nazar sesuatu, nazar untuk perniagaan ke anak dulu, besar ke semua. Dia kena niat nazar. Kalau jadi betul tu saya, kalau dapat ini saya nak menunaikan umrah. Itu dia nazar. Maka nazarnya, nawaitul umrata wa tubihan nazarulillah ta'ala. Kalau terlupa nak semua nazar dengan niat tu pun dah boleh. Kalau terlupa aku niat menunaikan umrah berihram dengannya, nazar dengan ta'ala. Tak semua nazar pun memang dah jadi nazar. Pasal dia berjanji dengan Allah, dia nak buat umrah. Maka buat umrah nazar. Tapi nak lagi sempurna, sebut nazar. Kalau takut aku berniat menaikkan umrah berihram dengannya, nazar ke Allah Ta'ala. Nazar dah jadi wajib. Yang mula-mula tadi yang fardu tu tinggi lagi daripada wajib. Tinggi lagi daripada wajib. Fardu.
Kalau kita seumur hidup tak pernah pergi menaikkan umrah, maka umrah pertama kita adalah umrah fardu. Tapi kalau dah pergi menaikkan haji, dalam haji ada umrah, maka umrah fardu, haji fardu duduk dalam musim haji itu. Ini kita ni tak buat lagi. Jadi bagi mereka yang nazar niat, ya Allah aku berniat umrah, berikan dengannya kata Allah, nazarkanlah Ta'ala. Satu lagi nombor 4, kita dah pergi 2-3 kali umrah, terlupa nak buat umrah badal untuk mak ayah kita. Maka kita boleh niat badal untuk mak ayah kita. Tapi seorang aja, mak dulu. Nawaitul marata orang tua. Badalan anak almarhum, marhumah, nama sekali-sekali Allah. Ya Allah, aku berniat menaikkan umrah beramanya bagi pihak makku, ganti mak aku nama sekali-sekali lillahi ta'ala. Kalau ayah, niat untuk ayah. Tapi kalau dua-dua belum pergi, utama mak dulu. Ayah nanti buat di anak ayah ketiga sampai ke Mekah itu. Kan? Akan ada satu umrah lagi di Jarana pula masa sana. Buat untuk ayah pula. Okey. Itu jenis niat ya. Dan bila nak pasal niatnya, saya nak peringatkan kepada wanita. Mana-mana wanita yang sudah 3 minggu bersih, sonok nak pergi dalam keadaan dia bersih waktu itu, maka hari nak naik kapal terbang, nak berniatkan kapal terbang, perlu niat syarat. Pasal dia dah bersih 3 hari, 3 minggu. Minggu yang keempat mungkin datang. Kecup nanti kalau dia tak naik ihram syarat. Dengar baik-baik kak ya. Jaga dia. Ya Allah Tuhanku, aku berniat menaikkan umrah beram dengannya. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarat, aku terhalang kerana Ta'ala. Apa dia? Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarat, aku bertahallul kerana Allah Ta'ala. Bagi mengelakkan, pertama, dia tak menanggung risiko apabila dia pergi ke Mekah, tiba-tiba haid dia datang, belum selesai tawaf. Maka automatik dia keluar pada ihram. Kalau dia tak niat syarat, dia di dalam ihram. Umrah tak boleh buat, kena jaga ihram sampai 4-5-6 hari. Lepas itu umrah pun tak dapat. Kena jaga ihram. Atau bila dah bersih, kalau sekiranya sempatlah bersih, nak mandi. Jadi berapa lama dia duduk sampai nak balik, esok dah baru bersih. Mandi mana-mana kena pergi buat ihram. Kena pergi buat tawaf. Tawaf dan sa'i, bolehlah. Tapi kalau sekiranya haid tu datang sampai dekat nak balik dah, esok nak balik, hari ni dah gelisah, ada lagi haid dia. Namun pagi besok tengok bersih. Dan kan nak naik kapal terbang pukul 2 petang. Pukul 10 pagi dah nak balik dah. Dia pukul 8 pagi bersih. Macam mana dia nak pergi buat tawaf dan sa'i? Kan? Jadi kalau dia ni ihram sampai ke Mekah, walaupun tawaf baru 2 pusingan, haid datang, automatik dia keluar dari ihram. Dia keluar dari ihram, tak ada masalah apa-apa. Jadi tak dapat umrah tak apa. Tetapi dia keluar dari ihram. Tak payahlah nak keluar dari ihram, nak sembelih kambing dan ihsan pula. Pasal dia janji dengan Allah, kalau aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertakluk kepada Ta'ala. Jadi dia keluar ihram, dia automatik keluar dari ihram. Tapi kalau dia sampai ke Mekah setelah berniat macam itu, sampai ke Mekah, duduk sejam setengah, mentawai bawa pergi tawaf. Pergilah tawaf. Tawaf, selesai tawaf, sembahyang belakang makan Ibrahim, minum zam-zam, sa'i. Tiba-tiba datang pula pusingnya yang ketiga. Dia datang pusingnya yang ketiga. Ya, tidak ni agak-agak besar datang kan. Agaknya kan. Saya tak pernah merasa agaknya tu. Besar kan? Besar. Kata-kata besar. Tu rasa tengah duduk sa'i, tiba-tiba dia datang. Jangan berhenti, jangan dia menjerit. Jangan bertawai, tak boleh lah, saya pun. Ayah. Masa sa'i. Habiskan sa'i sehingga selesai sa'i, gunting rambut semua, balik ke hotel tengok, memang ada semua dah. Maka sah umrahnya. Kenapa? Sa'i tidak ada syarat haid kata haid. Yang dia masalah tawaf sah aja. Nanti kita akan sampai buat tawaf. Sebab ini nak berhenti cepat lagi, saya nak berhabis ni.
lagi setengah jam ni sampai ke Rabbul Ta'ala. Okey, ingat niat bersyarat ya. Satu lagi niat bersyarat jenis wanita yang datang dah nak berangkat semalam datang haid, hari ni nak berangkat. Wajib berniat di sini. Jangan tak niat di Mekah. Dia akan kapal terbang dengan niat. Macam mana niat? Ya Allah Tuhanku, aku berniat menaikkan umrah berihram dengannya. Sekiranya uzur aku berpanjangan, sekiranya uzur aku berpanjangan, ataupun sekiranya haid aku berlama-lamaan, aku bertahalul kerana Ta'ala. Nah, ini ingat tu. Apa nak buat? Dia masuk sampai ke Mekah, duduk dalam 2 jam, mutawif pergi tawaf, bawa orang semua. Dia nak pergi. Dia nak pergi macam mana? Buat dia haid. Dia tunggu. Haid dah sehari dah semalam. Lepas tu dalam perjalanan semalam, 2 malam. Lepas tu malam ni dia baru sampai nak pergi tawaf. Malam yang ketiga. Malam yang ketiga, haid ada lagi. Lepas itu orang yang pergi semua rombongan tu, lepas tawaf esok ni, lepas subuh balik pakai tidur, habislah saya penat dah. Jadi hari yang kedua sampai ke Mekah tu, ni dia pun ada juga, tapi dia tak penat macam mana. Tapi dia tak boleh buat apa sebab dia masih nak haid. Malam tu dia tidur, haid ada lagi. Pagi besok, hari yang keempat di Mekah, tengok-tengok ada lagi. Ambil gunting, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuanku aku bertaklukkan jalan. Gunting rambut, keluar dari daerah. Buat apa nak tunggu lagi? Dah 4 hari dah haid, dah panjang. Gunting rambut keluar. Habis tak dapat umrah, tak apa. Pasal dah hari yang keempat, mungkin hari yang kelima bersih. Duduk hari yang kelima, baru pagi cek-cek tengok, betul tak ada. Tunggu sejam lagi tengok. Jangan main-main ni. Saya main-main je, tunggu sejam lagi. Ya, pukul 6 tu mungkin baru bangun pada subuh lah, tak teman subuh. Belajar pukul 6. Tengok-tengok dah tak ada dah. Tunggu sampai pukul 7, cek tengok dah tak ada. Pukul 7 daripada tak ada tu tunggu 12 jam. Pukul 7 sampai pukul 7 malam. Tengok pukul 7 malam memang. Tengok pukul 7 malam memang tak ada betul dah. 7 tu orang dah nak sembahyang Aisyah dah. Maka dia angkat hadap solat. Selesai. Pasal 12 jam. Kena 12 jam. Bersih pukul 7 pagi, tunggu 12 jam. Pukul 7 malam, dia pun angkat hadap solat, angkat mandi. Habis mandi pun semua cukup, semayanglah Isya waktu itu. Habis semayang waktu Isya, selesai. Jumpa dengan suami dia. Bang, dengar satu lagu nak nyanyi. Nyanyilah. Bawalah daku bersamamu. Lagu Azian Irdawati. Ya. So bertanya, kemana nak bawa ni? Ke Tanim bang, niat umrah. Pergi ajak tawih atau suami pergi ke Tanim, bayar 20 rial nak taksi, niat umrah bersyarat sana. Sebab dia dah bersih. Jangan tunggu lama-lama, takut dia buat kecoh ni mari lagi. 12 jam tu dia kira fitrah ternyata. Artinya tempoh bersih bagi seorang wanita. Dah boleh bersemayang, boleh tawaf. Berniat dah di Tanim. Niat syarat juga. Ya Allah Tuhanku, aku berniat dengan umrah berihramnya sekiranya aku terhalang oleh syarat Allah Ta'ala. Jagalah niat ihram, masuk sampai ke Mekah, cepat-cepat pergi tawaf. Tawaf. Sa'i. Lepas tu gunting rambut, baru dia tengok, ya Allah, ada lagi sekenit lagi pula, warna kuning pula. Sah umrah dia sebab dia tawaf dalam tempoh 12 jam bersih. Yang datang sikit tu kita anggap dia datang waktu sedang sa'i. Itu Tuhan yang maha berkuasa. Kecuali kalau tawaf kita rasa datang betul banyak, yang tu kena berhenti. Tapi berhenti pun tak apa sebab dia niat syarat, berhenti macam tu je. Itu berhenti. Faham tak kah? Kan? Okey, tak boleh banyak kan? Ya. Masalah kulit ni, orang yang datang haid, dia dekat hari tu dia tak niat bersyarat dan tak niat dah hukumnya. Berdosa. Dia kena bayar dah. Kena bayar dah berdosa dia kalau boleh tak usah masuk Mekah suruh dia balik dah. Tak guna masuk Mekah tak niat ihram. Lebih baik niat juga walaupun bersyarat. Tolonglah bagi tahu, janganlah jahil sangat. Kalau benda tu dah lepas kan? Dah lepas? Panggil dia bagi penampok lah.
Kalau dah terlepas, dia buat nak umrah juga. Lepas dia habis period dia niatkan. Oh nak, suruh sebelah seekor kambing. Kalau dia jahil tak tahu, mungkin Allah tak terima, tak kenakan dosa. Tapi dah wajib bayar, itu hak Allah. Mungkin oleh sebab dia tak tahu, siapa tak ajar, Tuhan tak bagi dosa dekat dia. Pasal lepas itu dia buat umrah juga kan. Tapi dia buat umrah di Mekah, bukan niat di Bir Ali masa dia datang Madinah. Maka oleh yang demikian wajib kena bayar dam bila tak niat di Mekah. Okey? Pesan kat dia suruh sembelih seekor kambing. Tapi bukan di sini. Sembelih di mana? Di leher. Suruh sembelih kambing seekor di Mekah. Kalau dia tak pergi lagi dah, kirim kat orang yang nak pergi. Itu hak Allah. Sebab kalau kita berhutang dengan Allah, hutang dengan orang pun, hadis kata al-mayyitu mu'allaqun fi qabrihi bidaini. Pahala amalan seseorang yang ahli ibadat itu tergantung di antara langit dengan bumi hanya kerana hutang. Hutang dengan Allah atau hutang dengan orang. Membayar habis hutang orang barulah roh kita naik sama dengan amalan ibadat. Kalau tidak, roh dia naik bersama dengan Allah, pahala itu tergantung-gantung. Okey? Ya. Ya. Okey, soalan pertama sebenarnya dia tanya ada, tapi ada dalam silibus. Pasal tutup hidung, tutup muka apa semua tu. Nak jawab sekarang ke tak jawab sekarang? Jawab sekarang lah, sudah tanya kan. Kalau dia pakai nos itu tak ada masalah apa-apa. Tapi jangan tutup lah pasangnya era, jangan tutup mulut dengan tutup muka. Jangan. Ini nos tak apa, ini nos yang kita ada sebab itu tak ada. Tutup hidung dia tak tutup muka. Yang tak boleh tutup muka atau pakai cermin motor besar macam Siti Kasim tu, itu tak boleh. Okey? Dia jawab dah. Ada satu lagi mana Pak? Selipar ni wanita digalakkan pakai stokin dan kasut tawar lembut tu, beli dekat bawah kat Bedau. Tu pasal dia kaki dia sensitif sangat orang perempuan ni pakai tu. Ada sempurna aja. Yang tak boleh lelaki sahaja. Lelaki kalau terpaksa kena pakai selipar nipis, boleh. Ya sila. Ustaz, saya tanya Ustaz. Kalau orang lelaki Ustaz, dia ada penyakit macam kencing manis ke, darah tinggi sebagainya, adakah dia boleh niat bersyarat ke? No. Niat syarat ni halangan syarak. Orang lelaki tak ada halangan syarak. Dia boleh masuk ke masjid bila-bila. Kalau luka balut. Tapi orang perempuan nak balut apa benda tu duduk dalam. Tapi kalau dia sakit sana, No, lelaki tak ada niat syarat. Kecuali orang yang pergi sakit jantung. Sakit jantung tak apa tebak. Yang tu boleh niat syarat. Tapi takut sampai ke sana tak boleh beritahu terus masuk hospital. Itu saja yang boleh, pasal kritikal sangat. Kalau setakat kata kencing manis apa semua, basir semua tak masuk. Demam-demam tak masuk dalam halangan syarak. Pasal dia masih boleh masuk masjid. Orang perempuan haid macam mana masuk masjid? Okey, masih. Ya. Niat waktu niat syarat pula. Boleh? Ya niat syarat, tapi jangan sampai tempuh mikat. Belum dah tempuh mikat dah pun niat syarat balik tak boleh je. Ya. Lepas mikat dah pada tu. Saya ingat boleh kot, pasal yang penting niat tu syarat masuk kemudian. Saya ingat boleh, yang penting niat tu. Pada saya ingat boleh kot. Boleh. Ya, sila. Ustaz, kalau kita melanggar 13 perkara tu, salah satu contoh kita pakai minyak wangi. Lepas tu kita pun dah langgar tapi kita buat tak tahu. Lepas tu balik ke Malaysia dalam era lagi kan? Ya. Lepas tu apa yang kita perlu buat?
untuk bebas daripada Dia tengok pakai minyak wangi itu macam mana. Sebab kalau pakai wangi-wangian selepas niat ihram tapi di badan, maka dia tak kena bayar dah. Sebab benda itu sunat. Tapi kalau pakai di baju, seperti basuh baju bos soblan. Kalau bos soblan, memang dia telah melanggar lagi ihram. Dia dah balik ke Malaysia, bayarlah dah. Hantarlah 60 rial sedekah berenang ke masjid. Yang seekor kambing tu macam mana? Ha? Yang sedekah kambing tu. Kambing? Ha. Dia banyak ihram umrah tak kena kambing. Yang kena kambing ni umrah ni 4 je. Tak niat bersyarat, tidak niat dimikat, melanggar nazar dalam masa ni, tidak tawaf wada, dan satu lagi dam ihsan. Apabila dia tak selesai, nak keluar dari ihram sebelum. Dan satu lagi dikatakan persetubuhan yang berlaku antara suami isteri, suaminya sudah halal, tahlul, isteri masih dalam ihram lagi. Suami ini tak kaya sangat dijolok isteri dia yang masih dalam ihram, maka bayar kambing. Yang bayar tu bukannya isteri. Isteri ini mereka yang menanti. Kan? Yang menyerang tu, penyerang berani mati tu kena sedia kambing. Nah itu saja. Selain itu semuanya boleh dikatakan bayar dengan bersedekah bernama miskin ataupun berpuasa 3 hari atau sebelah kambing. Boleh pilih. Yang tak pilih yang kambing itu yang 4 kalau tadi. Okey? Okey. Apabila kita dah pasang niat, okey, kita kena jaga ihram. Nak cepat dah sebab saya lepas tadi nak kena berhenti kerana emergency sikit hari ni. Emergency sikit ya. Kalau tak puas kena tunggu besok lah. Okey. Kita kena jaga yang ni. Bila kita sebut tentang pergi menunaikan umrah, kita niat, lepas niat terus berada dalam ihram. Ihram dia, ni dia larangan dia. Yang kata kita berihram tu, ini larangan ihram, jangan langgar. Okey, apa dia? Tengok betul ya, saya nak sebut. Pertama, tidak boleh lelaki tidak boleh makan sebarang perkara jantung, apa-apa yang bersarung, tapi boleh jika berbalut. Tadi ada seorang datang tanya, dia sakit lutut. Pasal lutut dia pernah masuk besi dan nak kena pakai ini. Dia tak boleh pakai nigat. Yang bersarung tak boleh. Tapi boleh bandage. Balut boleh. Boleh balut ya. Okey. Tapi kalau nak pakai tali pinggang ke nak pakai apa, tak ada masalah. Ya, tali pinggang tak apa. Yang tak boleh pakai bersarung. Ataupun seorang lelaki tua. Dia ni penyakit kencing tak tahu. Bila batuk pokok cucuk kencing. Dia takut kencing dia tu kena dekat kain ihram. Dia bawa bekal sarung aiskrim Malaysia. Sarung aiskrim Malaysia, dia sarung ke pisang ke burung ke apa. Lepas tu dia ikat dengan getah takut meluat turun. Tak boleh. Tak boleh. Habis? Nanti kat ihram dia kenal lah najis. Pakai pampers. Bila pakai pamper, dia batuk dia terkencing, cucuk. 2-3 titik, 2-3 ni je. Bukan dia pakai ihram tu, aku ni bebas lah, aku nak kencing. Kita tak boleh ya. Mengencing tak boleh. Terkencing, okey. Faham tak? Dan orang ini boleh pergi tawaf. Walaupun terkencing, kalau tawaf. Terkencing, tapi terkencing, bukan mengencing. Nanti sampai bak dia berjari. Aku sampailah, aku tak sampai ke Naguti. 20 minit lagi ada masa saya nak habis ni. Ya.